Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sekali lagi kita bertemu bersua dalam siri bicara ummah ya yang dipancarkan secara langsung sebenarnya oleh wabtv.my yang diasaskan oleh Wadah Pencerdasan Umat Malaysia. Dan pada malam ini insya-Allah tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita akan bicarakan satu topik yang sangat-sangat penting sebenarnya insya-Allah. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum bahawa beberapa hari lagi insya-Allah kita akan melangkah ke bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan sembang-sembang dalam masa 1 jam daripada sekarang ini bersama-sama dengan seorang panel kita yang tidak asing lagi yang berbahagia, Datuk Dr. Muhammad Nur bin Manuti. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk sekarang ni musim-musim kita masih ada lagi dalam musim-musim PKP ni, nampak gayanya suka nak bertemu Datuk ya. Ya, tapi ada hikmahnya yang besar walaupun kita terkurung. Mudah-mudahanlah walaupun pelbagai cabaran dugaan kita berhadapan dengan COVID-19 ini. Dan nampak gayanya Ramadan kali ini pun kita berada dalam tempoh yang agak terhad ya, dengan keadaan cabaran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi Datuk dan juga sidang penonton sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sembang-sembang, berbincang, akan menelusuri dan berdiskusi dengan Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti satu tajuk yang sangat penting, iaitu Ramadan dan tarbiyah ruhiyah. Jadi ini suatu perkara yang sangat penting untuk sama-sama kita mentelaah balik, kita tengok balik sidang penonton sekalian, bagaimana persiapan diri kita, bagaimana kita punya ilmu yang telah kita fahami dan belajari, terutama sekali sebagai umat Islam untuk kita berhadapan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ya, sebagaimana yang kita sedia maklum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran tentang kepentingan Ramadan ya, dan bagaimana Ramadan ini sebenarnya akhirnya dan matlamatnya adalah untuk menjadikan diri kita ni orang yang bertakwa insya-Allah. Jadi banyak persoalan-persoalan yang boleh kita kongsi dan akan dikongsi bersama oleh Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti insya-Allah. Mudah-mudahan ia memberi manfaat dan juga kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Jadi Datuk, pertama sekali ya, soalan yang mungkin boleh kita kongsi, dan perkara ini pun adalah suatu reaksi kita balik bahawa bulan Ramadan ini sebagai bulan yang Allah kurniakan kepada kita kesempatan untuk kita meraih sebanyak mungkin pahala-pahalanya dan juga kebaikan-kebaikan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjadikan kita ni hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai permulaan Datuk ya, mungkin ada sebagai mukadimahnya, mungkin Datuk dapat mengulas sedikit apakah itu Ramadan dan juga apakah yang dimaksudkan Ramadan dari perspektif Islam ya, untuk sama-sama kita fahami. Mungkin ini perkara yang terlalu mudah, walaupun sebagai manusia kita perlulah melihat balik latar belakang Ramadan yang kepentingannya dalam kehidupan kita. Silakan Datuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Ustaz Asri selaku moderator program kita pada malam ini. Alhamdulillah kita memanjatkan rasa tasyakkur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita semakin hampir kepada kedatangan bulan Ramadan yang akan kita sambut pada hari Jumaat ini insya-Allah. Dan saya ingin memulakan sedikit perkongsian kita malam ini dengan menyatakan bahawa perkataan Ramadan itu dari segi akar kata bahasa Arabnya tidak lain dan tidak bukan berarti sesuatu yang membakar
Maknanya dia terkait dengan suasana kepanasan seperti kepanasan pancaran matahari yang sangat terik di bumi Arab, di Timur Tengah, di Semenanjung Arabia, yang kita boleh gambarkan hari ini pun kalau kita ke sana dalam bulan Ramadan begitu panas sekali dengan suhu Celsius yang mungkin melebihi 40 darjah Celsius. Begitu sangat panas, hangat dan membakar tubuh badan kita. Jadi kalau dalam kupasan-kupasan para ilmuwan Islam, ulama, membakar itu Ramadan ialah membakar dosa-dosa yang telah kita terlibat di dalamnya sepanjang kehidupan kita sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan kerana itu kedatangan bulan Ramadan ini yang sangat-sangat mulia dalam bulan-bulan Islam disebut oleh para ulama bahawa tradisi orang Islam apabila saja akan menyambut Ramadan sebenarnya bukan seminggu dua, tetapi saya lihat bahawa alim ulama kita berkata 6 bulan dia orang dah bersiap sedia untuk menyambut Ramadan ni. Gembira. Dan selepas menaikkan Ramadan sama ada 29 hari atau 30 hari, mereka pun mula menghitung-hitungkan, melakukan muhasabah, adakah Ramadan mereka dengan amal yang mereka lakukan itu dengan sebaik yang mungkin diterima oleh Allah ataupun tidak. Jadi itu pun juga dalam masa beberapa bulan. Tapi yang saya pasti 6 bulan sebelum Ramadan itu memang as-salafus salih sentiasa gembira untuk memberitahu kepada semua individu, jiran dan masyarakat betapa gembiranya umat Islam dengan keceriaan dan keriangan untuk menyambut Ramadan ini. Dan kerana itulah ada ungkapan orang kita, terutamanya orang Arab pada hari ini, dan hari ini pun sudah ramai di negara kita yang menyebutnya dalam slogan-slogan pengucapan dan juga tulisan marhaban marhaban ya Ramadan, ya. Ini adalah menandakan bahawa umat Islam sangat gembira dalam festive mood yang luar biasa untuk menyambut satu bulan ibadah yang besar maknanya kepada individu dan juga masyarakat Islam. Jadi kita mengalu-alukan Ramadan ini kerana Ramadan ini pada asasnya dari segi istilah adalah untuk menahan diri daripada kelaparan dan kedahagaan, makan dan minum. Tetapi lebih daripada itu lagi, Ramadan ini mempunyai beberapa tuntutan-tuntutan ke atas orang-orang yang berpuasa, ini iaitu untuk menjaga hawa nafsu, untuk menjaga panca indera, dari segi pengucapan lidah, penglihatan mata, pendengaran telinga, dan juga tangan dan kaki, serta yang paling penting sekali ialah kalbu ataupun hati, kerana ianya amat terkait. Nanti kita akan bincangkan satu persoalan besar, iaitulah Ramadan dan kaitannya dengan kerohanian. Ya, jadi ya, Alhamdulillah, sebagai introduksi kepada tajuk kita ni yang disebut oleh Ustaz tadi, Datuk tadi, tentang betapa Ramadan itu menjadi suatu persiapan kita ya untuk berhadapan dengan ujian kepanasan ya. Dan ini bukan satu kepanasan yang biasa-biasa ya, kerana yang nak dibakar sebagaimana disebut oleh Datuk tadi, bahawa bakar dosa-dosa yang telah kita lakukan ya. Jadi Datuk ya, kalau melihat kepada latar belakang Ramadan itu, kalau kita membaca kitab-kitab tulisan-tulisan para ulama, bagaimana dihuraikan salah satu daripada tujuan kita berpuasa ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Maknanya kita ini dilahirkan untuk kita hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang takut kepada Allah, orang yang tahu tentang baik dan buruk dan sebagainya. Dan salah satu daripada matlamat yang puluhan matlamat yang kita boleh bincang hari ini iaitu bagaimana Ramadan itu dapat membentuk
jiwa, roh kita ini supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soalan saya Datuk nak tanya dengan Datuk ni mungkin dapat dikongsikan kita dari segi maqasid Ramadan itu. Ini persoalan maqasid ini satu benda yang cukup besar Kadang-kadang setengah orang dia abaikan. Maqasid Ramadan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia dari aspek tarbiyah ruhiyah itu sendiri. Kalau macam tadi Datuk kata bahawa Ramadan ini adalah untuk membakar dosa-dosa dari segi makna istilahnya tadi, membakar dosa-dosa ini. Jadi yang untuk kita faham tentang aspek ini maknanya kita harus mempunyai kesedaran dalaman yang cukup kuat. Jadi bagaimana Datuk melihat maqasid Ramadan ini dalam konteks pembinaan ruhiyah kita sendiri? Silakan Datuk. Ya, saya lihat bahawa kalau kita nak kaitkan maqasidus siyam ataupun maqasidus saum, tujuan utama syariat dalam mengkanunkan puasa kepada umat Islam apabila Rasulullah SAW telah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, kita dapat berikan satu hujah yang terpenting bahawa tujuan ataupun maqasid utama dalam puasa ini adalah untuk membebaskan diri daripada belenggu penguasaan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu ini pula kita kena faham tentang kedudukan kejadian manusia. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu dalam Al-Quran bahawa kita tahu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Tetapi kita harus faham tentang kedudukan manusia yang Allah jadikan dengan sebaik-baik kejadian. Tetapi pada masa yang sama kita baca dalam Al-Quran pelbagai watak yang Allah ciptakan dengan tujuan untuk menguji keimanan hamba-hamba yang diciptakan olehnya ini. Umpamanya manusia itu dikatakan bahawa innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu sesungguhnya dijadikan dalam keadaan yang serba salah, serba tak kena. Ya, iza masau syarru jazua. Bila dia dapat keburukan, dia meronta-ronta, dia marah, dia bengkeng dengan Allah SWT. Wa iza masaul khairu manua. Bila dia dapat kebaikan, dia wajak duli kepada Allah SWT. Dia jadi kata orang dia ranggi kepada Allah SWT. Dan Allah pun sebut juga dalam satu ayat yang lain, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rabbak. Wahai manusia, kenapa kamu memalingkan muka kamu daripada Allah, daripada aku? Akulah yang menciptakan kamu, dengan sebab baik ciptaan yang menyamakan kedudukan kamu, yang menjadikan kamu dalam keadaan yang sangat indah, memberikan keadilan, berimbangan dalam satu bentuk yang sungguh indah. Tapi kamu memalingkan diri kamu. Gharraka min rabbikal karim, daripada Tuhan yang mulia. Jadi ini antara watak manusia. Oleh kerana dia sudah terjebak dengan pengaruh syaitan dan dia Allah ciptakan kepada manusia dengan 3 jenis nafsu. Nafsul amarah, sentiasa nak buat keburukan, kejahatan. Kemudian nafsul lawamah, ada kebaikan tapi masih ada keburukan. Dan yang kita nak cari nafsu yang terbaik ialah nafsul mutmainnah, nafsu yang hening bening, yang bila kembali kepada Tuhan dalam keadaan yang Allah meredai jiwanya itu, dirinya itu, dan masuk syurga dan masuk ke dalam kelompok hambanya yang sama. Jadi puasa adalah bertujuan untuk memecahkan syahwah. Syahwah manusia yang disebut sebagai lupa kepada Allah, yang ranggi kepada Allah, sombong kepada Allah, yang takabur, yang riak, yang menggunjing, yang mengadu dombakan sesama manusia, yang menghina manusia, yang membenci manusia, yang hasad, dan sebagainya. Itu adalah merupakan perkara yang nak dileburkan oleh maqasid siam ini dengan latihan kejiwaan dalam bulan Ramadan ini dengan menahan makan dan minum waktu siang, dengan penuh adab dan kerukunannya. Jadi penting sangat untuk puasa ini mempunyai satu misi yang penting bagi meningkatkan semula, bagi menyuci qad aflaha man zakkaha,
manusia itu kalau dia dah menyucikan rohnya, ya, meningkatkan rohnya, dia sudah melakukan satu proses penyucian ataupun apa yang selalu kita sebut tazkiyatun nafs, dan rugilah bagi yang mereka mengotorkannya. Di dalam bulan Ramadan ini satu peluang yang Allah bagi kepada kita yang disebut sebagai peluang mutahharatul linnafs, menyucikan diri kita, tazkiyatun nafs, bulan yang disebut sebagai bulan yang dikenali sebagai madrasatus sabri, sekolah untuk menyuburkan kesabaran, ya. Program menjadikan kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, at-taqarrub ila Allah, dengan melakukan berbagai bentuk ibadah yang wajib dan sunnah sepanjang bulan Ramadan ini, dengan tujuan untuk memperbaiki diri kita dan juga meningkatkan roh kita. Bahkan roh kita ini, kalau menurut ulama-ulama yang dulu dan sekarang pun, saya terbaca umpamanya satu khutbah Yusuf Al-Qaradawi tentang Ramadan yang mulia, waktu dia berkhutbah di Doha beberapa tahun yang lalu. Dia mengatakan seorang insan Muslim yang menjaga kerukunan dan syarat dan segala adab puasa itu, dia boleh ada kemungkinan besar sampai kepada darjah malaikat. Syekh almarhum Wahbah Zuhaili Yusuf dalam tafsir Al-Munir, dia menyatakan tasyabbuh bil malaikat, hampir menyerupai malaikat dalam konteks maknawinya, iaitulah keupayaan seorang itu yang Allah boleh beri peningkatan darjahnya daripada ammaratul bisu' ni kepada nafsul mutmainnah, insya-Allah. Ya. Dia begitu tingginya, ya, begitu peluangnya, ya Ustaz, ya. Datuk, ya, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kedapatan seolah-olah satu perkara yang berat sebenarnya, tetapi kalau kita menelusuri balik bagaimana Datuk sebut tadi bahawa peluang-peluang untuk kita memanfaatkan pembangunan roh yang akhirnya bukan setakat kita je, tapi malah boleh tingkat sampai ke peringkat malaikat. Ini suatu ruang dan peluang yang cukup besar sebenarnya kalau kita benar-benar memahami aspek-aspek inilah. Jadi sebagaimana yang kita sedia maklum, Datuk, ya, semua kita di sekarang ini memahami bahawa sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana akhirnya tujuannya mudah-mudahan kamu bertakwa. Mana itu matlamatnya. Maqasidnya adalah untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita lihat takwa ni banyaklah. Mungkin kita bicara, ramai para ulama berbicara tentang apakah itu takwa, apakah prinsipnya, bagaimana dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat hari ini, Datuk, ya, ini mungkin kita nak kaitkan sikitlah tentang realiti masyarakat kita kadang-kadang beralih daripada kefahaman takwa ni kepada elemen lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehadiran Ramadan ini barangkali menjadi suatu, macam Datuk sebut tadi, sebagai madrasah. Ramadan ini sebagai satu sekolah melatih diri untuk kembali balik memahami konsep takwa itu sendiri. Mungkin Datuk boleh uraikan tadi, kalau tadi lebih kepada perspektif kedalaman ruhiyah, tapi hakikat sekarang ini kita nak lihat dari segi pembinaan insan. Allah SWT jadikan manusia ini sebaik-baik kejadian. Jadi kesempatan bulan Ramadan ni, insya-Allah dalam sehari dua lagi ni kita akan berada di bulan Ramadan untuk meningkatkan darjat keinsanan kita, Datuk. Mungkin Datuk lihat takwa sebagai satu motivasi kita untuk pembangunan insan, diri kita sendiri. Mungkin Datuk boleh berikan sedikit komen dan juga perkara ini, insya-Allah. Ya, apabila disebut takwa, seperti mana yang kita baca Al-Quran, terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kepada orang Islam supaya menjadi manusia Muslim mukmin yang bertakwa. Jadi takwa itu adalah merupakan satu darjah yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap seorang Muslim, setiap seorang mukmin untuk dicapai dalam kehidupan di duniawi ini demi untuk kebaikan dia di dunia dan akhirat. Dan kalau kita tengok takwa itu, ya, dia bermula dengan faktor seorang itu dah menerima Islam dan dia mencari jalan untuk menghidupkan Islamnya itu dengan satu syarat yang paling asasi dalam akidah, iaitu keimanan. Jadi nak jadi orang takwa mesti ada orang yang beriman, dan antara ciri utama untuk orang yang bertakwa itu ialah khasyatullah. Dia mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketakutan yang sesungguhnya.
Karena itu kalau khutbah Jumaat selalu kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah. Saya berpesan kepada diri saya supaya bertakwa kepada Allah SWT. Makna takwa di situ adalah khasyatullah. Di dalam puasa ini, matlamat untuk membina insan itu ialah puncaknya nanti kita nak lihat bahawa akhir saja Ramadan ini kita menjadi manusia yang lebih bertakwa. Kalau dulu-dulunya kita kurang, sekarang kita tingkatkan lagi tahap ketakwaan kita itu kepada Allah dengan lebih tinggi lagi, dengan rasa takut yang lebih, ya. Dan kita terjemahkan dalam kehidupan kita 24 jam untuk kita lihat perubahan. Umpamanya kalau kita ambil dalam semangat Ramadan ini, dari segi amalan-amalan wajib dan sunat, semuanya bertujuan untuk mencapai ketakwaan. Dari segi ibadah puasa itu sendiri, satu ketakwaan. Allah sebut, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu mencapai ketakwaan. Ya. Dan ada lagi ayat yang berkaitan dengannya di akhir sekali. Kalau dalam surah Al-Quran itu bermula 183 kalau tak silap saya, dan berakhir dengan ayat yang menganjurkan supaya kamu semua dapat menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takwa itu satu barang tuntutan yang sangat besar di sisi orang Islam dalam konteks kita menyambut Ramadan hari ini. Kita semayang 5 waktu, tentunya kita nak mencapai kekhusyuan yang lebih kerana kita nak mencapai ketakwaan. Kita tunaikan sunnah tatawuk sebelum dan selepas semayang 5 waktu itu, tentunya kita nak mencapai darjah ketakwaan. Kita dalam Al-Quran ini memuliakan Al-Quran kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas, ya. Quran yang diturunkan kepada manusia untuk menjadi bimbingan kepada manusia, itu penuh dengan keberkatan. Bukan saja sekadar membaca untuk tabarruk, tetapi amalan Rasulullah SAW untuk kita mencapai ketakwaan, bahawa kita diberitahu bahawa Rasulullah memperdengarkan bacaannya kepada malaikat Jibril pada setiap malam. Tentulah kita dapat menyaksikan di sini bagaimana darjah ketakwaan Rasulullah SAW itu sebagai contoh. Dia Nabi yang maksum, dia hebat, ya, dia menjadi teladan kepada pengikut-pengikutnya. Maka pembacaan Al-Quran dengan tilawah dan tadabbur ma'anil Quran sekaligus, itu adalah merupakan satu usaha untuk mencapai ketakwaan. Sedekah kepada para fuqara wal yatama, kepada para fuqara orang yatim, dan juga memberi makan kepada semua orang pada bulan Ramadan. Ini COVID ni payahlah sikit, ya. Online, Ustaz. Dah cuti hatta di Mekah dan di Madinah, ya. Tapi sedekah dikanunkan untuk tujuan supaya mencapai ketakwaan, ya. Jadi kesemuanya ini adalah kegiatan-kegiatan yang menuju kepada ketakwaan. Jadi kita patut meraih darjah ketakwaan itu semaksimal yang mungkin dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi alhamdulillah, maknanya kita lihat betapa besarnya maknanya darjat ketakwaan itu, Datuk, ya. Maknanya kalau kita memahami aspek-aspek yang berkaitan tentang takwa, maknanya kita akan ambil peluang bagaimana kita nak membina jati diri kita, memanfaatkan peningkatan keimanan kita, iaitu pembangunan diri, pembangunan keluarga, ya. Macam hari ini alhamdulillah, walaupun kita kata COVID-19 ini suatu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya peluang kita boleh gunakan untuk kita sama-sama bersolat, bertadarus bersama keluarga di rumah. Ini mungkin suatu peluang yang Allah berikan kepada kita untuk kita meningkatkan kembali, ya, hubungan persaudaraan itu melalui aktiviti-aktiviti kerohanian yang sangat penting lah dari segi aspek-aspek ini. Atau ya, kalau kita lihat, kita semua sudah maklum bahawa kalau tadi kita sebut takwa ini yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 183, itu maknanya itu matlamat dia, matlamat Ramadan. Maqasid Ramadan itu ialah ketakwaan. Di bulan Ramadan juga kita lihat sebagai bulan yang banyak sekali rahmah Allah, kasih sayang Allah. Bagaimana yang kita sedia maklum, amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini beri ganjaran dan gandaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ini satu rahmat.
kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang tidak boleh diukur dengan kacamata manusiaan. Dan kita lihat juga Datuk ya, maknanya peluang-peluang ini harus diambil oleh kita. Bagaimana kita nak memanfaatkan antaranya. Kita lihat takwa tadi yang Datuk sebut, bahawa ianya memberikan satu peluang untuk kita tingkatkan diri kita. Hari ni bagaimana Ramadan, puasa kita especially lah, kalau mungkin kita boleh pergi kepada puasa Datuk ya. Puasa ini orang kata dapat dekat diri kepada Allah. Tapi ada juga kadang-kadang manusia ini yang berpuasa tetapi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Datuk lihat, mungkin perkara inilah kita boleh telusuri. Mungkin Datuk punya komen lah, lihat bagaimana Ramadan sebagai satu peluang untuk kita tingkat takwa, tapi mesti ada lagi manusia-manusia yang melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sila tu. Ya, memang rugilah kepada sebahagian daripada individu ataupun masyarakat Islam di mana-mana saja pun, sama ada dalam negara kita ataupun di dunia, yang melepaskan peluang Ramadan ini. Kerana saya juga tertarik dengan kupasan Syekh Al-Qaradawi dalam khutbahnya itu. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi kepada kita satu pengurusan masa. Pengurusan masa itu dia kata diungkapkan bahawa ada semacam hembusan-hembusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hamba-hambanya. Itu khususnya pada orang Islam. Hembusan-hembusan itu disebut dalam ungkapan bahasa Arabnya nafahatun rabbaniyah. Hembusan-hembusan rabbani daripada Allah SWT. Dia, hembusan itu, kata dia, ialah untuk mengingatkan manusia apabila mereka lalai ataupun lupa. Untuk memberikan berita gembira, busyra apabila hamba-hambanya telah terjebak dalam kesusahan hidup, dalam bencana, dalam kesedihan yang merupakan kehidupan yang merupakan fenomena biasa dalam kehidupan manusia. Jadi disebutkan nafahat, itulah hembusan. Dan hembusan ini ialah tidak lain dan tidak bukan hembusan-hembusan ilahi yang nak membangkitkan balik kemanusiaan, keinsanan hamba-hambanya untuk meraih peluang daripada seorang yang fajir, fasik, yang banyak dosa, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu siang dan malam. Dan sebaiknya kalau disebut dalam hadis yang dikatakan 7 kelompok yang akan mendapat perlindungan pada hari kiamat, salah satu antaranya ialah mereka yang bila dia duduk bersunyi-sunyian, fadan ainahu, iaitu air matanya akan bergenang. Dia bukan menangis bikin-bikinan ya. Dia terisak-isak bikin-bikinan, apalagi kalau orang ini puasa ini. Satu lagi yang hebatnya itu ialah puasa ini fenomenanya ialah kesimpulannya itu sama ada you nak makan ke, saudara nak makan ke, saudara nak minum ke, siapa nak tahu ya. Saudara pergi ke dapur ya. Anak-anak saudara duduk di bahagian anjung rumah ya. Saudara seorang ke dapur, saudara minum, siapa nak tahu? Ya, karena itu sirran wa alaniyan, dia dengan ketakwaan, dia takut pada Allah, dia berpuasa. Maka karena itu peluang ini adalah peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan syahrul maghfirah, bulan untuk menuntut kepada Allah keampunan dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Dan satu lagi ialah pesanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan ini, ud'u Allah wa antum muqinun. Serulah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu semua muqinun, yakin bahawa doa kamu itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah Ta'ala la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima, tidak akan istijabah doa daripada hambanya yang hatinya itu lalai dan bermain-main, tak serius. Doa pun lebih kurang je, ya. Nampak mengantuknya itu tak sungguh-sungguh, ya. Tak kata orang nampak bahawa dia khusyuk dan tadarruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doanya itu.
dengan genangan air mata, merasakan bahawa dirinya ini terlalu kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu dia ihya'ul lail, qiyamul lail pada waktu malam di sepanjang Ramadan ini, terutama pada malam-malam terakhir yang ke-10 dalam Ramadan itu, iaitulah malam untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi betapa besarnya Datuk ya, bagi Datuk sebut tadi bahawa peluang itu kita kena ambil. Jadi rakan di luar sana sama-sama kita ambil apa iktibar daripada apa yang disebut oleh Datuk tadi, betapa kalaulah kita menggunakan ruang Ramadan ini kali ini, adakah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang pertama atau yang terakhir dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang selalu diajar oleh para ulama ya, para asatizah kita, supaya kita ambil peluang dan kesempatan pada kali ini. Dan apatah lagi tahun ini, kali ini Ramadan kita agak berbeza sedikit ya, dengan kesempatan kita tidak dapat menunaikan solat secara berjemaah di masjid dan surau ya. Jadi di rumah agak berlainan Datuk, jadi katakan sebagai new normal apa sesuatu perkara yang agak berbeza sedikit. Ya, jadi ini Datuk sedikit punya pandangan bagaimana ya Ramadan kali ini berbeza sedikit. Saya rasa ini satu fenomena yang alami yang sedang berlaku. Apa rahsianya daripada Allah SWT, dia lebih mengetahui. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Tidaklah kami menjadi sesuatu, tentulah ada sebab-sebabnya. Allah yang Maha mengetahui. Tapi kita kena beriman dengan Allah SWT bahawa mudah-mudahan selepas kesulitan ini akan ada keringanan. Bahawa Allah SWT dengan rahmahnya, kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini akan segera berakhir. Tetapi inilah kali pertama dalam sejarah hidup kita bahawa masjid di Makkah dan Madinah, walaupun ada sekelompok kecil saja pimpinan di sana yang bersolat tarawih, tapi kita kali pertama dalam sejarah zaman moden ini, cubaan peristiwa COVID-19 ini telah menjadikan semua masjid-masjid dan surau-surau di seluruh negara, di seluruh dunia telah tidak dapat menunaikan tarawih. Tapi yang baiknya pula, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak melihat bahawa bagaimana kerapuhan institusi keluarga yang selama ini akibat pemodenan hidup, akibat urbanisasi, akibat postmodernism, akibat manusia terlampau menghambat dengan begitu gelojoh terhadap kebendaan ya. Saya akan menafikan kepentingan kebendaan dalam hidup di mana yang ditentukan oleh agama Islam, tetapi ada ekstremisme ya di dalam materialism ini. Mungkin Allah nak meminta supaya kita sebagai ibu dan bapa dan ibu serta anak-anak dapat bersemayang sekali jamaah fardu dan jamaah tarawih dan bertadarus. Mudah-mudahan daripada setiap satu rumah yang menggemakan salatul jamaah dan maghrib dan isya dan juga solat-solat yang lain dengan tarawih dan juga tilawatul Quran dan doa akan menjadikan bahawa masyarakat Islam di seluruh dunia ini akan kembali menjadi masyarakat yang disebutkan sebagai fatuba lil ghuraba, maka menjadi baiklah orang-orang yang dapat menjadi contoh teladanlah di kalangan kelompok yang besar sebagai kelompok yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah ya Datuk ya, mana kita seharusnya bersangka baik dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak hikmah yang sukar untuk kita baca, tetapi realitinya kita harus terima bahawa sudah tentu ada sesuatu yang Allah nak didik kita, Allah nak berikan kita pengajaran mungkin di atas kelemahan-kelemahan dan juga sikap-sikap kita yang selama hari ini. Hanya dengan satu makhluk kecil yang kita tak nampak itu dapat memberikan satu iktibar kepada kita bahawa akhirnya Ramadan yang kita lalui ini bukan hilang, tetapi dilaksanakan dalam keadaan yang berbeza sedikit sebagaimana tahun-tahun yang lalu lah ya. Tidak boleh solat secara berjemaah di masjid, bukan tidak berjemaah tapi tidak di masjid tapi di rumah ya. Dan tidak ada aktiviti-aktiviti besar-besaran ya. Pesta-pestaan contohnya mungkin bulan Ramadan ini adanya
makan besar-besaran, jadi akhirnya terpaksa dikurangkan. Jadi ini satu didikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rakan-rakan di luar sana, kita dah banyak perkara yang disentuh oleh Datuk tadi dan banyak aspek-aspek yang kita boleh ambil iktibar dan pengajaran daripada Ramadan sebagai satu mekanisme tarbiyah ruhiyah kita. Mungkin akhirnya Datuk, apakah nasihat Datuk lah dari segi maksudnya kepada umum kita yang ada di luar sana yang sedang menyaksikan siaran secara langsung kita ini dengan tajuk Ramadan dan tarbiyah ruhiyah ini, nasihat-nasihat kita kepada anak muda, kepada orang dewasa, kepada masyarakat, pimpinan-pimpinan yang ada di luar sana dari segi persiapan dan juga bagaimana seharusnya kita pada kali ini, pada tahun ini keadaan berbeza sedikit Ramadan kita, kesempatan ini untuk kita dapat melaluinya dengan suasananya lebih baik, insyaAllah. Silakan Datuk. Okey, saya rasa saya nak kembali balik kepada kupasan Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, Hujjatul Islam, dalam kitab beliau yang terkenal Ihya Ulumuddin dalam bab Siyam. Kita tertarik kupasan beliau terhadap 3 kelompok as-saimun, mereka yang berpuasa. Yang pertama dia kata kelompok yang kelompok yang awam ni, awamun nas, iaitu orang ramai. Dia sekadar menahan diri daripada makan dan minum dan menjadi lapar. Dan dia tak memprihatinkan aspek-aspek lain yang boleh membatalkan puasa. Kelompok kedua ialah kelompok al-khawas. Dia telah meningkat sedikit daripada menahan lapar, makan dan minum, tetapi dia masih lagi tidak dapat mengawal nafsu dalam diri dia untuk menjaga afatul lisan, perkara-perkara yang boleh membinasakan lidah sampai boleh membatalkan puasa, seperti berbohong, menggunjing, mengadu domba, mengumpat, mencerca dan sebagainya. Jadi ini dipanggil kelompok al-khawas. Tetapi Imam Ghazali meminta supaya umat Islam melatihkan diri mereka dalam kehidupan mereka setelah berpuasa ini untuk sampai kepada satu darjah, satu tahap, iaitulah khususul khawas, iaitulah golongan yang paling istimewa menjaga 2 perkara yang telah kita sebutkan tadi, dan yang penting lagi ialah dalam hatinya, dalam jiwanya, bahawa tidak ada lagi waktu dia berpuasa 3 sebulan itu ada hambatan-hambatan duniawi. Waktu dia berpuasa, dia tidak dapat konsentrate kepada Allah untuk meraih darjah ketakwaan, tetapi dia masih lagi terpesona dengan aspek-aspek duniawi. Yang ini yang kita rasa kita harus mendidik masyarakat kita supaya kita berpuasa pada tahun ini walaupun ada kekangan tak dapat bazar Ramadan untuk kita membeli belah. Kalau dulu diingatkan bagaimana dalam bulan Ramadan membeli belah ini nafsu syahwah makan dan minum, beli seberapa banyak yang boleh sampai berlaku pembaziran. Sekarang mungkinlah pembaziran itu kurang. Tak tahulah atas sekalian ni berlaku juga. Tapi pembaziran di rumah pula nak makan itu nak ini tapi kita mintalah dalam bulan puasa ni jangan ada pembaziran. Ya, itu salah satu di antara syarat nak mencapai ketakwaan Dan soal mengawal al-batnu, perut kita itu kata Imam Ghazali supaya jangan kenyang sangat. Bila kita kenyang sangat kita dah malas buat ibadat. Kita buat lebih kurang cincai-cincai saja. Ya. Oleh yang demikian, saya rasa itulah yang kita harus ingatkan kepada masyarakat untuk menyambut Ramadan ini. Dan saya rasa satu lagi ialah bagaimana mustahaknya untuk kita hidupkan budaya berinteraksi dengan Al-Quran. Ini kita mengambil bagaimana dalam bulan Ramadan Jibril AS bermudarasah, bertadarus dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri mengajukan dirinya kepada malaikat Jibril AS
untuk diperdengarkan bacaan beliau kepada malaikat. Di tradisi ini memang ada, alhamdulillah. Tapi yang penting bukan saja untuk tabaruk, mendapat keberkatan bacaan, tetapi yang lebih daripada itu lagi ialah untuk kita tadabbur ma'ani ayatul Quran, untuk kita menjadikan kepahaman. Bahkan ulama-ulama salaf ada yang menyatakan, kalau tak silap dalam bacaan saya, bahawa ada yang sampai 8 tahun berturut-turut dia hanya membaca surah Al-Baqarah saja sepanjang Ramadan itu. Dan ada kalangan ulama dan para sahabat, tak semestinya kita nak khatam Quran ini, kita khatam 30 juz dalam masa yang begitu cepat sekali. Kemudian sambung lagi, tanpa memahami makna-makna Al-Quranul Karim. Jadi ini pun juga saya rasa harus kita berikan perhatian, kerana tadabburul Quran ini meminta untuk kita menghalusinya supaya manfaatnya kembali kepada diri kita, demi untuk kepentingan diri kita dan penyelamatan diri dengan Allah SWT pada hari akhirat. Jadi rumusannya ialah bahawa kita sambut Ramadan ini dengan penuh keceriaan, insaf, dan kita jangan lupa pada saudara-saudara kita yang kurang makanan ataupun tak ada makanan di tempat-tempat yang lain, terutamanya kelompok mustadafin di Gaza, ya, di Somalia, di Rohingya, yang di tempat-tempat yang berperang, di Afrika, tempat-tempat yang tak ada makanan. Sedangkan kita alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita nikmat untuk makan makanan yang lazat-lazat, ya, dan juga minuman dalam menyambut Ramadan. Alhamdulillah, itulah antara beberapa nasihat-nasihat dan juga pandangan yang telah diutarakan oleh panel kita yang bahagia, Datuk Dr. Muhammad Nur Manufi, yang dapat berkongsi dan kesempatan kita yang hampir sejam kita bersiaran langsung ini dengan wabtv.my yang dipancar secara langsung melalui Facebook kita, ya. Jadi insya-Allah saya ucapkan banyak terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk, ya, ambil kesempatan masa dengan keluarga pada malam ini dapat berkongsi dengan para pendengar kita, penonton kita di luar sana yang menyaksikan siaran ini, siri Bicara Ummah yang ke-7 kita pada kali ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga bulan Ramadan yang akan kita lalui beberapa hari lagi ini dia akan memberikan kita suatu motivasi dan kekuatan untuk sama-sama kita memanfaatkan, untuk sama-sama kita meraih apa yang telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sekali dari aspek-aspek ibadah dan sebagainya. Jadi sekali lagi terima kasih Datuk, terima kasih atas ilmu yang telah pun dikongsikan. Jadi sebelum kita berpisah, saya ingin memberikan sedikit iklan kepada rakan-rakan di luar sana yang mungkin menyaksikan siaran kita. InsyaAllah besok, ya, besok pagi dalam sekitar pukul 10 pagi, insyaAllah kita akan juga ada satu lagi Bicara Ummah yang berkaitan tentang ICT, ya. InsyaAllah bersama-sama juga dengan saya, dengan tajuk iaitu COVID-19 ICT Keperluan Umat. Jadi tajuk ini nampak begitu menarik kerana sebagaimana kita sedia maklum, hari ini kerana musibah dan juga balak yang Allah turunkan kepada manusia dengan sebab ini, maka banyak komunikasi kita menggunakan teknologi ICT ini, ya. Hari ini ramai orang seluruh dunia berkomunikasi menggunakan teknologi dan juga alat-alat ini untuk kita saling berkomunikasi. Namun demikian kadang-kadang ada juga mereka-mereka yang menyalahgunakan ICT ini untuk kepentingan dan juga selamat masing-masing. Jadi insya-Allah kita akan bersama-sama dengan dua pakar kita insya-Allah dalam siri Bicara Ummah kita ini dengan yang bersama, iaitu Profesor Dr. Muhammad Fauzan Nordin dan juga Profesor Dr. Roslina Osman, kedua-duanya daripada Universiti Islam Antarabangsa insya-Allah. Jadi saksikan esok dengan saya dengan tajuk COVID-19 ICT Keperluan Umat insya-Allah. Jadi kita berakhir di sini dengan siri Bicara Ummah kita Ramadan Tarbiyah Ruhiyah kita insya-Allah. Sekali lagi Datuk, terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah ada peluang dan masa kita boleh bersiaran sekali lagi dengan tajuk-tajuk yang pelbagai dan juga isu-isu yang berkaitan masyarakat, umat dan juga negara insya-Allah. Jadi sekali terima kasih kepada semua yang hadir, yang menyaksikan rancangan kita pada hari ini insya-Allah. Apa yang kurang, yang lemah itu mungkin daripada kesilapan saya sendiri, yang baik mungkin datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kali kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan ini insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.